Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa berusaha secara berterusan untuk memastikan negara Brunei Darussalam bebas dari sebarang ancaman yang boleh menggugat keamanan, keharmonian dan keselamatan negara. Sehubungan itu, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri telah mengedakan perintah tahanan di bawah bab 3-1-A Akta Keselamatan Dalam Negeri Penggal 133 ke atas 7 orang warga tempatan atas penglibatan mereka dalam sindiket pemalsuan kad pengenalan pintar negara Brunei Darussalam. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dengan bantuan beberapa agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang lain telah berjaya menumpaskan satu sindiket jenayah terancang yang telah terbukti menjalankan kegiatan membuat dan memalsukan kad pengenalan pintar negara Brunei Darussalam. Sindiket ini merancang untuk menggunakan kad-kad pengenalan pintar yang palsu tersebut untuk tujuan penipuan dan turut merancang untuk menjualnya dengan harga RM5,000 sekeping kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Sindiket ini juga telah turut memalsukan dokumen-dokumen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta dokumen-dokumen rasmi beberapa buah syarikat swasta termasuk Government Link Companies GLCs di negara ini dengan tujuan untuk menjana keuangan secara tidak sah dan tidak jujur melalui skim-skim pinjaman di beberapa buah institusi keuangan di negara Brunei Darussalam. Sindiket ini diketuai oleh Awang Fahizrul bin Tuah, seorang lelaki warga tempatan berumur 27 tahun yang menjadi dalang dan perancang utama dalam sindiket tersebut. Beliau telah dibantu oleh 6 orang ahli sindiket lainnya, iaitu Awang Muhammad Faiz Asma'an bin Haji Abdul Rahman, 27 tahun, Awang Muhammad Zaim bin Saufi, 29 tahun, Awang Muhammad Aminul Rashid bin Aminuddin, 27 tahun, Awangku Abdul Hadi Putra bin Pengiran Mahari, 26 tahun, Awang Reni bin Lius, 26 tahun dan Awang Muhammad Faiz bin Syadun, 28 tahun. Kesemua anggota sindiket ini telah dikenakan perintah tahanan di bawah bab 3-1-A Akta Keselamatan Dalam Negeri Penggal 133 berdasarkan bukti-bukti dan keseriusan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri juga menilai kegiatan mereka ini jika tidak dibendung dari awal boleh mendatangkan ancaman yang lebih besar kepada keselamatan dan ketenteraman negara Brunei Darussalam di mana kegiatan pemalsuan kad pengenalan ini boleh melarat kepada kegiatan pembekalan identiti palsu kepada anasir-anasir jahat yang membolehkan mereka bertapak di negara ini dan seterusnya menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya mengingatkan serta menyuruh orang ramai, khususnya belia-belia, supaya sentiasa berwaspada dan menggunakan ilmu pengetahuan serta kebolehan yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang sihat dan bermanfaat serta sentiasa memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dalam sama-sama menjaga keamanan dan kestabilan negara. Orang ramai boleh menyalurkan apa jua maklumat berhubung isu-isu yang dinilai boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini dengan menghubungi hotline JKDN di talian 133 atau email isd133@kdn.gov.bn. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 141 orang. 405 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri pada masa ini dan 5,564 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 133 sampel ujian virus SARS-CoV-2
telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 54,763. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan keluar negeri, hendaklah menjalani ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju. Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Berakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 5.30 petang. Sementara di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha beroperasi setiap hari kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. Program Tajhizul Janaiz Adam dan Hawa mendedahkan para belia mengenai konsep dan amali dalam menguruskan jenazah. Kembali selepas ini bersama laporannya di samping bahan-bahan berita yang lain. (14 September 2020 merupakan satu lagi detik bersejarah pencapaian besar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerusi Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam FEKIM dan Negara Brunei Darussalam apabila buat kali kedua berturut-turut mengungguli Anugerah Keuangan Islam Global GIFA bagi kategori kepimpinan pasaran GIFA, pendidikan dalam perbankan dan keuangan Islam. Wakil negara mendahului 3 calon institusi lain di peringkat global. GIFA adalah salah satu anugerah paling berprestij dan dihormati dalam dunia perbankan dan kewangan Islam global. Ia dianugerahkan kepada kerajaan, institusi dan individu yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam menyumbang kepada kemampanan bidang perbankan dan kewangan Islam sebagai sebuah sistem yang berdaya maju di arena global. Pada setiap tahun, jawatankuasa anugerah berkenaan mengiktiraf institusi dan individu dari seluruh pelosok dunia atas sumbangan luar biasa mereka kepada pembangunan bidang tersebut. Pencalonan FEKIM Yunisa dalam GIFA oleh Penasihat Kewangan Antarabangsa Cambridge, IFA, United Kingdom sebagai penerima anugerah GIFA 2019 dan GIFA 2020 merupakan satu pengiktirafan besar industri global terhadap pencapaian fakulti tersebut dalam pembangunan dan pengembangan pengajian bidang perbankan dan kewangan Islam di persada global. Kali pertama FEKIM Yunisa menerima anugerah GIFA dalam kategori yang sama ialah pada 16 September 2019 di Cape Town, Afrika Selatan. Penyampaian anugerah itu dihadiri sendiri oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, dan Dr. Abdul Nasir bin Haji Adurani, Dekan FEKIM Yunisa. Pada tahun ini, penyampaian anugerah tersebut berlangsung di Hotel Marriott, Islamabad, Republik Islam Pakistan. Hadir pada acara tersebut ialah Tuan Yang Terutama Dr. Arif Ur-Rahman Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Memandangkan situasi global yang masih berhadapan dengan ancaman penularan pandemik COVID-19, Yunisa mengambil keputusan untuk tidak menghadiri majlis penganugerahan tersebut secara fizikal. Bagaimanapun, majlis penyampaian anugerah disiarkan secara langsung melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube dan laman sesawang GIFA. Dekan FEKIM Yunisa menerusi mesej video GIFA 2020 yang ditayangkan secara maya berkata, pencapaian cemerlang anugerah berprestij GIFA sebanyak 2 kali berturut-turut ini diharap akan memberi dorongan dan semangat yang kuat kepada seluruh tenaga akademik FEKIM Yunisa untuk terus bersikap dinamik dan inovatif dalam mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran menerusi platform pendidikan serta sama-sama berusaha mengembang dan memperkasakan peranan perbankan dan kewangan Islam dalam sistem kewangan global.
Tajhizul janaiz atau penyempurnaan jenazah merupakan suatu tuntutan fardu kifayah yang mana kesemua aspek tersebut dituntut untuk disempurnakan dengan segera. Program Tajhizul janaiz Adam dan Hawa bagi belia dan beliawan senegara dapat melahirkan rasa keinsafan dan kesedaran kepada para belia tentang kepentingan ilmu pengurusan jenazah di samping menanam sikap kasih dan sayang kepada kedua orang tua dan penjaga yang telah memelihara anak-anak dari kecil sehinggalah dewasa. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, berucap demikian semasa majlis penutupan rasmi program tersebut semalam. Semoga apa jua ilmu dan pengalaman yang diperolehi oleh para peserta program akan dapat membantu mereka memahami konsep dan amali dalam menguruskan jenazah dan sedikit sebanyak akan menjadi contoh teladan kepada masyarakat bahawa ilmu fardu kifayah seumpama ini bukan hanya sekadar dipelopori oleh golongan dewasa, malahan juga golongan belia yang mampu tampil melibatkan diri menguruskan jenazah, insya-Allah. 153 orang belia dari seluruh negara menerima sijil. Program berkenaan merupakan anjuran Biro Belia dan Kumpulan Belia Wanis Masjid Lambak Berakas bagi memenuhi keperluan pembelajaran sambil mengisi percutian penggal pertama. Program seumpamanya dihasrat dapat melahirkan belia yang bukan sahaja berilmu dalam bidang fardu ain dan akademik, akan tetapi juga mampu menyumbang kepada masyarakat. Program selama 2 hari antara lain bertujuan mendedahkan kepada para peserta akan kepentingan mengetahui cara pengurusan jenazah, membiasakan para peserta dengan aktiviti bersifat praktikal supaya lebih mendapat pemahaman yang mendalam dalam pengurusan jenazah di samping menjadikan para peserta sebagai contoh kepada masyarakat. Lebih RM23,000 dikutip melalui kempen yang dikendalikan oleh Community for Brunei dengan kerjasama Japjim untuk mengutip dana bagi Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Kempen kutipan diadakan selama 7 minggu sehingga 28 Ogos lalu. Hasil kutipan diserahkan pada majlis yang diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Bank Islam Brunei Darussalam BIPD di Ibu Negara. Sumbangan diserahkan oleh Dayang Hajah Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif BIPD, kepada Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin, Pemegang Amanah Eksekutif dan Operasi Pusat Ehsan. Kesemua sumbangan akan digunakan untuk membina sekolah rendah baharu Pusat Ehsan serta pemeliharaan program-program pendidikan dan pemulihan pusat berkenaan. 5 buah pasukan mewakili kumpulan belia-belia Masjid Daerah Tutong menyertai peraduan kuiz hijrah bagi belia-belia Masjid Daerah Tutong. Membaca doa iftitah. Pasukan belia Masjid Kampung Penapar muncul juara setelah menewaskan pasukan belia Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Peraduan dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan bahagian Perpustakaan Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takbir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Peraduan bertujuan memupuk semangat belia untuk mencintai ilmu di samping membentuk akhlak yang sihat dalam kalangan belia. Selain itu, ianya juga bagi mengimarahkan dan menghidupkan suasana masjid sekaligus menjadikan masjid sebagai institusi ilmu yang berguna kepada semua masyarakat. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pemangku Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong. Ke arah melahirkan lebih ramai penulis muda berumur antara 15 tahun hingga 35 tahun yang berbakat dalam penulisan sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengkayahkan bengkel penulisan sajak di bawah program Penulis Muda 2020. Bengkel selama 3 hari itu bermula pagi tadi. Program Penulis Muda merupakan projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah bagi mewujudkan sumber manusia dan mampu menambah jumlah penulis generasi baharu tanah air yang berbakat dan berpotensi dengan imej yang lebih dinamik, agresif dan kreatif.
Bengkel dibimbing oleh Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah selaku pengerusi program penulis muda. Kira-kira 40 orang peserta terlibat dalam program ini. Program antara lain bermatlamat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa serta menjadikan penulis muda sebagai tokoh sastra yang berwibawa dan mampu menyumbang ketamadunan bangsa kepada negara Brunei Darussalam. Tetapi dia telah membentuk saya menjadi apa? Orang ramai berpeluang melawat khazanah warisan negara di Galeri Kegemilangan Maritim Brunei di Muzium Maritim Brunei Darussalam semasa cuti persekolahan ini. Bahan-bahan peninggalan sejarah memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman dalam mengenali zaman lampau dan juga sebagai bukti aktiviti perdagangan yang dilaksanakan di negara ini. Terbahagi kepada 3 zon, galeri ini mengisahkan tentang kemunculan Empayar Brunei yang merupakan antara negara tua antara kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu. Catatan orang-orang Cina dan Arab menunjukkan kerajaan perdagangan ini bermula seawal abad ke-7 atau ke-8 yang terletak di muara Sungai Brunei dan kerajaan awal pernah di bawah taklukan Empayar Sriwijaya pada abad ke-9 dan Empayar Majapahit pada abad ke-13. Antara penemuan arkeologi yang dipamerkan termasuk manik, gelang kaca, kulit kerang, pemberat pukat dan juga produk-produk Brunei khususnya dari bahan-bahan tembaga. Selain itu, replika-replika perahu yang digunakan di negara ini juga dipamerkan sebagai rujukan dan ristaan akan datang. Pameran turut menitik beratkan tentang kepentingan sungai yang juga sinonim dengan kehidupan orang Brunei dalam melaksanakan keperluan seharian seperti perhubungan, ekonomi, pengangkutan dan sosial termasuk perdagangan. Galeri Kegemilangan Maritim Brunei dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari Selasa hingga Khamis, Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga 2 petang dan tutup setiap hari Isnin dan Jumaat sepanjang tempoh de-escalation. Sebahagian jalan utama Berakas akan ditutup esok 15 September bermula pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja pembaikan selesai. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam kenyataan akhbarnya memaklumkan penutupan jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja melapis semula jalan-jalan yang rosak dapat dilaksanakan. Sebarang aduan hubungi pihak jabatan tersebut melalui talian Darussalam 123, live chat 833 3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang perempuan yang dilaporkan keluar dari rumah dan dipercayai melarikan diri. Radiator Nur Adnina binti Jaafar berumur 37 tahun dengan bilangan kad pengenalan 00293999. Orang ramai mempunyai sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan melalui talian telefon 224234 dan talian kecemasan 993 atau Balai Polis berdekatan.